Mana? Ini. Kita nak cara pun ni, cara ke saadah taqwa. Iaitu bertuah ataupun celaka. Nasib seseorang itu telah ditentukan oleh Allah pada azali dan harus. Nah, harus bagi Allah menentu. Harus ni maknanya Allah boleh buat pilihan sendiri pada azali lagi untuk menentu seorang itu, hamba itu bertuah atau kita panggil bahagia ataupun celaka. Nah, apa maknanya harus bagi Allah, bukan wajib dah. Nah, kalau mengikut orang Mu'tazilah dulu salah buat salah. Kalau bertuah tu baik, syakawah tu jahat, maka Allah Ta'ala akan menentu aslah belaka kan? Baik belaka kan, tak ada dah syakawah. Nak tahu ikut mana lagi? Kalau wajib kan, jadi seperti tu lah. Contoh 3 orang mati kat ada kafir, seorang mati kat ada beriman, seorang lagi mati kat ada kanak-kanak berbalik. Kita tu lah. Okey, baik. Jadi dia kata benda tu berlazim-lazim. Kalaulah Allah, kalau seorang tu mati dalam keadaan bahagia, betul, saadah, mana mati dalam iman. Walaupun ni maknanya kalau dia tu baik, itu mati dalam baik, tu tak ada walaupun lah. Tapi kalau dia mati dalam baik, dalam iman, walaupun sebelum tu dia dalam keadaan jahat, fasik, kufur dan sebagainya, tapi dia mati dalam iman, kalimah la ilaha illallah, walaupun begitu, maka dia tetap di kategori di dalam golongan orang yang saadah, orang yang betul. Kalaulah seorang itu mati di dalam dan menunjukkan kata pada azali Allah sudah takdir, sudah menentu yang dia tu mati dalam bertuah, walaupun sebelum mati itu macam-macam dosa dia buat. Yang kedua, kalau seorang itu mati dalam kufur, walaupun sebelum tu nampak baik, beriman, ilmu banyak dan sebagainya, akhir mati dalam kufur, itu menunjukkan takdir pada azali bahawa orang ini ada nasib dia ni ialah saqawah, syaqiyun. Syaqiyun jamaknya asqiya. Kita berdoa boleh besar tu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka jannah, na'udzubika min sakhatika nar. Allahumma ja'alna fi hadhihi al-lailati syarifati mubarakati min su'ada'il maqbulin. Lepas tu minta jauh daripada asqiya'il mardudin, daripada orang yang celaka yang ditolak oleh Allah Ta'ala daripada terima dia tu sebagai hamba ya dia beriman. Maknanya itu menunjuk kata azali itu maknanya mati dalam bertuah dalam iman, mati dalam celaka, melazimi apa yang telah ditakdirkan pada azali lagu mana, lazimlah lagu tu. Kalau takdir bertuah, lazimlah dia mati dalam saadah. Kalau dah takdir kata celaka, orang ni mesti lazimlah dia tu mati dalam celaka. Itu cara kata lah. Kemudian kita sambung. Dia kata dan takut orang awam itu daripada akhir kesudahan umurnya. Jadi orang awam ni dia takutlah. Dia takut akhir umur dia tu tak boleh mati di atas iman, tak boleh nak mengucap. Sebenarnya mengucap tu tidak jadi ukuran yang tepat lagi. Ada orang tak mengucap tapi hati dia Allah. Maknanya mati atas iman ni, hati dia tu ada iman. Tu tak mestinya boleh sebut di mulut. Kalau sebut mulut tu, itu melambang menunjukkan adalah hati dia pun ada lah.
Nah, itulah yang kita sangka. Kita sangka baik belaka. Nah, waktu kita sudah sembahyang jenazah, apa dikatakan? Nah, baik. Khair ahli jannah. Nah. Habis marah pula tu. Pandai-pandai pula. Siapa? Kata tu baik tak baik. Tu dia panggil doa iya. Tu doa. Kita kata radhiyallahu tu, rahimahullah tu. Sama tu. Nah, ayat tu mencerita sebenarnya doa tu. Radhiyallahu, telah redha oleh Allah anhu daripadanya. Mu tahu ke Allah redha dia? Karena semoga dia mendapat redha Allah. Tu maksudnya. Rahimahullah. Telah telah merahmati di segi zahir makna, tapi makna dia di sebaliknya semoga dia dirahmati Allah. Tu dia panggil doa apa ni lafzan apa khabariyah lafzan. Dia panggil insyaiyah makna. Di segi ilmu balaghah dia sebut, dia kata apa ni khabariyah lafzan. Di sudut lafaz ayat itunya ialah apa dia? Iaitu khabariyah, nak mencerita. Khabariyah. Dia panggil ayat cerita. Tapi sebenarnya lafaz ayat ceritanya, hakikatnya semoga dia itu panggil doa iya. Makna doa. Kita kata sallallahu ala Muhammad. Makna dia nya sallallahu telah bersalawat oleh Allah ke atas Nabi Muhammad. Sebenarnya makna dia nya ya Allah selawatlah ke atas Nabi Muhammad. Makna dia nya ya Allah selawatkanlah. Mana doa itu. Jadi orang ni takut kalau mati itu tidak di atas iman. Orang mana tu? Orang ngaji tu, belajar tu. Ngaji faridah, ngaji musalli tu. Kalau orang tak tahu apa, tak kisah pun mati atas apa. Sebab tu dia tak peduli pun. Belajar ke tak belajar akidah Usuluddin. Dia tak peduli pun. Ibadat solat, tuan lima tak lima sah, kau batal rukun syarat macam mana. Dia tak kisah pun. Tak peduli pun. Bermakna dia takut tak mati atas kubur. Tak takut. Kalau orang takut, dia tak duduk lah gitu. Mesti dia pergi belajar. Mesti dia pastikan akidah dia ni. Akidah yang diterima, yang betul dengan Nabi, yang betul dengan apa dibawa oleh para ulama. Ahli sunnah jamaah ke tak? Nah, mesti dia kena pasti. Bila nak pasti mesti kena belajar, kena tahu. Baru boleh tahu pasti tak pasti. Kita nak tahu benda ni dengan benda ni betul tak? Nah, ni tiang ni dengan dia betul tak? Kena buat apa? Duduk gitu tak kira tak peduli tak apa. Pasti tak? Nak pasti kena cari alat pergi ukur. Oh ya betul. Baru aku pasti. Nah, ataupun apa di dalam kotak tu? Yang ada dalam kotak tu apa? Nak pasti kena buka tengok. Duduk gini tak peduli apa tu pasti tak? Tak pasti. Nak pasti akidah kita betul tak? Ibadat kita luhur tak? So, diterima ke tak? Nanti kena belajar. Yang tu tak belajar tu tak kisah. Maknanya orang awam ni orang yang belajar berdoa dah ni. Dia tahu yang kalau mati dengan tidak ada akidah yang betul, dikira mati dalam kufur. Bila mati dalam kufur, dia panggil mati dalam celaka. Kecelakaan tu yang panggil syakawah tu. Bila mati tak ada iman. Iman nak mari mana nak ada? Bila nak mati dia terkebar mari ke? Kena cari, kena belajar. Itu yang belajar yang ada dah tak dekat nak mati pun terlepas. Lucu dia kata. Yang kita tak belajar, kau tak pernah tahu tentang akidah. Lepas tu nak mari masa nak mati tu. Masa setan duk perumung kita duk tipu, duk helah kita teka roh nak keluar daripada jasad tu. Nak iman nak mari tika tu. Takut. Mana dia ni orang dah beriman juga dah satu tahap. Walaupun dia dikira awam, dia dah reti dah akidah apa dia belajar sah. Batal ilmu dia tu, ibadat dia tu kira, dia ambil kira dah. Tahu dia rasa takut. Sebab dia tahu kalau mati tak ada iman apa akibat dia. So, bukan takat neraka.
khalidina fiha abada. Itu kekal dan aku. Berat. Mati dari kufur tu ya takut. Ni bukan awam macam sebarang awam dah ni. Orang yang takut ni, orang yang takut mati ni, tak ada lain mana bukan awam sebarang awam ni. Awam yang ada ilmu pada air dah ni. Dia reti, dia faham dah ni. Walau bagaimanapun, kerana dia bukan orang yang betul-betul mengabdikan diri, menghabiskan segala masa, segala harta dia. Segala apa nikmat Allah Ta'ala bagi dia, bukanlah dia guna sepenuhnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak seperti mana orang khas, maka dia dipanggil awam. Tapi kita tengok masyarakat kita hari ni awam tak lekat. Awam tak sampai. Awam sampai ke awam. Awam di segi syarak pun tak sampai hari ni. Orang awam ni dia sah dalam solat dia. Dia sah awam ni. Hak tak sah naya, tak sah akidah tu nak panggil apa? Awam. Awam di atas awam. Atas awam boleh lah. Ke langit tak sampai. Ke bumi tak berpijak. Tu baru awam tu. Kita kena usaha lah. Kita kena takut lah. Sebab apa? Sebab saadah sakawah celaka dan bertuah seorang ni, itulah segala-galanya, itulah tepat dia panggil penamat. Situlah kata putus penamat kita, riwayat hidup kita. Adakah bahagia selepas pada dunia ni? Dunia ni bukan negeri untuk kita dapat kebahagiaan sebenarnya. Bukan negeri untuk kita dapat pembalasan. Ad-dunya darul bala. Dunia ni Nabi kata darul bala. Dunia ni adalah negeri ujian. Wal akhirah darul jaza. Akhiratlah hari pembalasan. Kita suka semai. Kerja bersisi dengan baju, bercawak kotel, berlari selup atas kepala. Dan lupa pakai atas kepala tu. Nak apa? Nak balasan. Sanggup letih, sanggup penat, sanggup lelah, sanggup habis tu, habis ni macam-macam. Panah matahari dan sebagainya. Kerana nak balasan. Nak balasannya apa? Duit, gaji, upah, sebagainya. Jadi kita hidup di dunia ni adalah seolah kita mari kerja ni. Kita mari kerja ni. Bukan mari terima gaji dalam dunia ni. Terima gaji tu 30 hari bulan, 25 hari bulan tu. Sekarang baru duduk ni 5 hari bulan, 8 hari bulan baru. Mana kita kena kerja lah, keras lagi. Supaya majikan tak buat kita, majikan tak potong gaji kita dan macam-macam. Kena kerja keras tu untuk naik pangkat dan sebagainya. Nanti hujung bulan nanti dapat gaji yang lumayan. Begitu juga bandingkan kita di dunia ni, kita datang dunia untuk bekerja. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah Ta'ala nak uji siapa yang terbaik amalannya, tindakannya, keputusannya, amalnya. Jadi kita nak terima di sini dah. Kita anggap dunia ni tempat tempat terima balasan dah. Majikan baru bagi duit belanja RM50, kita buat segaji tu. Kita ingat gaji, seronoknya orang dapat. Kita rasa itu pembalasan, itu baru bayar. Baru bayar belanja untuk kamu guna keperluan ya. Isi minyak motor mai kerja, beli nasi lemak ke jalan nak mai kerja, bagi RM50 itu bukan gaji lagi. Kamu pun dah balik dapat 50 sampai kerja pun tak gila. Tak gila nak makan nasi lemak. Isi minyak motor pergi jalan-jalan. Padahal beli belanja untuk mudahan nak pergi kerja tu. Itulah rezeki, kesihatan, nikmat segala ada hari ni. Untuk apa? Untuk berseronok-seronok ke? Mata diberi mata, beri penglihatan, diberi pendengaran. Untuk berseronok, merasai nikmat dengan nikmat melihat ke?
sebenarnya hakikat bagi mata, bagi telinga untuk guna manfaat akhirat. Tapi di samping tu, kalau ada lah nikmat dunia, nah, boleh dengar nikmat dunia yang boleh lihat, kamu dengarlah, kamu lihatlah, tak ada masalah. Syarat, jangan sebarang dengar, jangan sebarang lihat. Jangan sebarang lihat. Kalau Allah nak bagi untuk senang-senang, untuk sedap-sedap telinga, mata dan segala nikmat yang lain, harta dan bakat sebagainya, tak ada lah pula larangan. Kan? Macam dia juga nak apa ambil je. Nak makan apa ambil je. Nak apa silakan. Tak ada batas dah. Biar ini, mulut suka nak makan tapi syaitan kata jangan. Telinga suka nak dengar. Jangan, yang ni jangan. Yang ni jangan. Yang ni jangan. Maknanya apa? Maknanya telinga dan segala nikmat yang dia bagi bukan sebagai alat untuk kita berseronok-onok, bukan alat untuk kita bersukaria, bersedap-sedap di dunia tu. Ia hanyalah alat semata-mata. Cuma di samping tu, bolehlah kalau kamu nak ambil sedikit nikmat untuk dengar, ambil sedikit nikmat untuk lihat. Syarat, ni boleh, ni tak boleh, ni boleh, ni tak boleh, ni tak boleh, ni boleh. Syaratnya gitu. Kalau nak boleh, kena ada benda tak boleh, tapi kalau ikut syarat boleh. Nak orang perempuan tak boleh. Nak sedap-sedap dengan perempuan tak boleh. Tapi kalau nak juga syarat ikut 1, 2, 3. Bermakna kita pergi, kita ambil dengan syarat, berarti kita sudah tunai agama lah tu. Bermakna nikmat yang Allah Ta'ala halal kepada kita ialah syarat kena ikut agama juga. Supaya apa? Supaya dia akan jadi bekalan kamu pula di akhirat, supaya kamu dapat nikmat yang sebenar di akhirat, iaitu balasan syurga nanti. Tapi di samping itu bolehlah ambil. Sebab apa? Sebab fitrah dicipta manusia ni. Memang kena ada nafsu, tak ada nafsu tak boleh buat kita. Tak ada nafsu tak boleh buat. Maknanya tak jalan. Ibadat pun tak jalan. Okey, baik. Jadi orang yang awam ni, dia takut dia kesudahan dia hanya tidak di dalam di dalam mati, tidak di atas iman. Dan takut orang yang khas, orang khawas, orang yang tinggi-tinggi iman dia tu, takut dia hanya daripada takdir yang terdahulu, dan iaitu terlebih sangat. Jadi orang dia tak takut yang akhir. Orang khawas ni dia tak takut mati dia akhir umur dia atas syakawah ada, atas neraka ada. Yang dia takutnya kalau takdir azali tu, hak tu, kalau hak nu dah siap di nu, mana dia pandang lebih awal lagi, lebih jauh lagi. Lepas tu pada azali lagi. Hak kita takut nak mati, takut mati yang tak ada iman apa. Berapa jarak antara kita dengan mati? 30 tahun, 20 tahun. Kalau sekarang umur dah 50 lebih dah. Mungkin 15 tahun lagi, mungkin je. Mana jarak tu dekat kita tengok. Tapi kawan dia tengok jauh tau. Azali, tidak ada tempoh. Kalau azali Allah dah nentu dah dia bahagia. Bahagia. Kalau menentu celaka, masyarakat tak boleh buat apa lah. Soalan gitu. Walaupun dia kata di sini, dan jikalau berlazim-laziman sekalipun kedua tu, walaupun takdir dia tu mati celaka, dengan berlakunya mati celaka sungguh tu adalah berlazim-laziman. Tapi orang kawan dia pandang lagi jauh, iaitu pada azali penuh lah. Dia lebih takut. Takut je lah. Buat apa tak boleh tak? Kalau kita takut, buat apa boleh? Takut mati. Kita tahu apa yang Allah Ta'ala tulis kat atas kita. Apa yang kita nak buat? Apa yang kita boleh usahakan? Yang kita boleh usahakan ialah
syariat lah. Nah, tengok syariat suruh apa, syarak suruh apa. Nah, tu masalah Allah tulis apa, tulis hitam ke putih itu bukan kerja kita nak pergi pantau benda tu, nak pergi cari buka rahsia, bongkar rahsia tu dah. Nah, untuk tindakan kita, nah, tapi dalam perasaan takut saat ni dah dia akan menjalan, nah, dia akan buat syariat tu, akan ikut syariat tu. Kerana perasaan takut tu. Nah, apa? Baik. Inilah barang yang berjalan kepada ini barang oleh inilah Asy'ariyah. Inilah tu ala sawak tak ada kok. Nah, maknanya ayatnya inilah barang yang menjalankan kepada kaedah ni oleh Asy'ariyah dan telah menjalankan oleh Maturidiyah kepada bahawa bahagia itu iaitu beriman pada sekarang dan celaka itu iaitu kufur pada masa sekarang. Maturidiyah lain. Asy'ariyah. Asy'ariyah kata jika mati tu. Maturidiyah kata sekarang bolehlah kita kata dia tu ahli sa'adah dah kalau dia buat amal apa. Nah, ini ada khilaf antara. Khilaf. Sekarang kalau kita baik dia panggil sa'adah, kalau jahat panggil celaka. Tapi bagi Asy'ariyah, sekarang ni tidak kira lagi. Tak kira ketika mati sebab situlah penentu. Situlah garis penentunya. Bukan sekarang. Sebab ada yang berlaku sekarang baik, mati jahat. Ada yang sekarang jahat, mati baik. Sebab tu sini hari ni tak boleh buat kira, tak boleh buat pengukur. Tapi semoga. Semoga. Hak yang baik hari ni baiklah juga ketika sudahnya. Hak yang jahat hari ni moga baiklah juga. Itu yang kita harapkan. Okay, baik. Yakni tiada ditilik pada akhir umurnya, itu dia kata. Maka orang yang bahagia itu iaitu orang yang mukmin pada masa sekarang ini. Dan apabila mati, dia kata atas kufur, maka sesungguhnya terbalik ia jadi celaka. Kemudian daripada yang dahulu itu bahagia. Supaya lah. Dia kata bahagia tu kan yang lah ni bahagia, tapi kalau mati dalam kufur, celaka lah. Bukan sa'adah dah, ahli sa'adah dah, ahli syakawan lah ketika mati tu. Mana dia bila sini dia bila dah. Dia bila dah, dia kira dah. Sekarang dia kira dah. Kalau baik, maka baiklah. Kalau kita kata ni sebut kalau kita anggap saat ni, kita harap saat ni lah ni baik, akhirnya baik. Kita tak suka kok kalau lah ni jahat, kita harap akhir pun baik juga. Tapi dia ni lah ni baik, dia kira baik dah lah. Dia panggil baik hadis sa'adah dah. Walaupun mati dah, kalau dia pergi mati dalam keadaan kufur, maka ketika itu dia jadi tukar. Bertukar. Jadi ahli syakawan. Kita minta jauh lah. Ini perkara yang paling besar di dalam hidup kita. Semua perkara yang kita fikir, yang kita nak buat, yang kita nak tindak, yang kita nak koyak, yang kita nak bersungguh, yang kita nak bimbang. Semua perkara ni lah besar sekalinya. Ni yang besar sekali. Kita takut kita akhir umur. Tak ada di atas kalimah la ilaha illallah. Apabila tak ada la ilaha illallah, apa? Kekal ni aku takut. Nak berkata man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang akhir kalam dia tu la ilaha illallah dakhala jannah.
Maknanya sekurang-kurangnya biar ada la ilaha illallah. Akhir kalam situ maksudnya mati di iman, maksudnya bukan di lidah. Iaitu iman tu, kalau lidah ada, iman tak ada, tak jadi juga. Ataupun mulut tak ada tapi hati tu tak ada, tak ada masalah. Orang apa ni, accident kereta nak pijak lari, tak ada nak la ilaha illallah, tak ada kak habis gitu. Tapi iman dia tu selalu hidup, hati dia selalu hidup dengan iman, tak pernah luput, tak pernah bertukar jadi murtad kalau dalam hati dia, maka dia mati dari iman lah. Tak mesti kata la ilaha illallah, la ilaha illallah belum aja. Tu wali pula. Itu para aulia begitulah. Kita tak ada kira gaya. Contohnya dah. Kira gaya tu, mari pesawat jet mana jatuh ke gedung helikopter dia mau latih. Dalam dirak kemudian jatuh tak kena kau. Kita tak ada la ilaha illallah. Ketika itu potong berapa, potong dua, potong lapan. Tu kita nak fikir. Maka selagi mana kita dah ada iman sebelum tu dan tak pernah luput sehingga nyawa kita umur lapan terakhir, maka dikira iman lah. Yang orang dah ajar kita, talqin kita jika mati la ilaha illallah tu, bimbang. Bimbang wajib dah ajar. Tak wajib. Sunat kita talqin je. Sebelum mati ataupun selepas mati pun sunat juga. Takut kita tu lalah. Sebab ketika itu macam-macam mari. Mari itu untuk apa? Untuk nak wabah iman kita hak ada sebelum tu. Syaitan kurung kita kan ketika tu. Ketika saat-saat roh nak keluar. Bimbang gitu lah. Lepas tu mari duk talqin tu. Ajar la ilaha illallah. Baik. Dan yang celaka itu iaitu orang yang kafir pada masa sekarang. Ini yang maksud dia lagi lah. Pada masa sekarang ini. Dan apabila mati ia atas iman, maka sungguh terbalik ia, bertukarlah ia jadi bahagia, jadi ahli saadah. Kemudian daripada bawah adalah dahulunya itu celaka. Selepas daripada memang dulu dia tu jahat, tapi nak mati atas iman la ilaha illallah. Di antara amalan ulama ajar kita ni, jangan tinggal ayat kursi selepas sembahyang maghrib dan subuh setiap hari. Amalkan ayat kursi setiap lepas sembahyang subuh dan maghrib. Kalau boleh baca setiap lepas waktu sembahyang waktu tu moleklah. Untuk mati dalam iman. Semoga Allah tidak lalaikan hati kita ketika roh tu nak cabut. Kita ni banyak lalah. Banyak lalah. Hidup sehari-hari ada tak mari pun. Dalam hati, ya hari ni esok aku ajar aku masih, umur aku masih ada. Tahu-tahu malam aku tidur nanti, esok tak sedar-sedar. Maka tu berapa kali main fikir aku, ataupun buat ni tiba-tiba tak ada. Tak mari, walaupun saudara kita, sahabat andai kita, sanak saudara, orang kita kenal, kita tengok dalam berita, mati tiba-tiba. Tak ada pelik kali mati. Jatuh ni, tanda mati. Di hospital tu tak kira lah, ramah lah lagi. Duduk tidur je pun tak kata hospital. Memang dia sakit dah. Mati tiba-tiba ni kan. Kita tak suka. Muda lagi. Dia muda daripada saya lagi. Dia pun 50 lebih dia, 40 lebih. Dia nampak sehat-sehat. Pagi tadi pun pakai si kabus sekali, si gemuk sekali. Tadi sekali.
Tiba-tiba ni, okey. Tengok okey, tiba-tiba ni kita tak boleh berlaku kau tiba-tiba macam dia tu. Mustahil kau berlaku atas kita. Kerana kita sihat, dia pun sihat. Kerana kita muda, dia muda daripada kita lagi. Alasan apa? Kalau kita tak berlaku sama dia. Mati tiba-tiba. Tapi itulah nafsu. Itulah hati tu bila sebab. Nah. Muqaddirat nak apa? Nah. Dunia. tak nampak. Tak kuasa orang semacam. Nampak orang semacam. Nah. Gitu gini. Kita tak balik mai ikut kita. Nah. Kau nak tidur kau jatuh. Nah. Ada kau bagi esok aku tu hari jaga balik. Tu hari terus sudah balik juga. Ataupun selepas esok sudah balik. Tak ada lah kata orang mari. Alhamdulillah ya Allah. Aku tak khabar. Tak sedar pun tidur malam tadi. Tak sedar langsung. Kalau Allah Ta'ala tak sedar ke pagi ni pun. Tak ada masalah bagi Allah. Dia ramai pun yang tak sedar setelah tidur. Lepas pada tidur tak sedar mati tu. Ramai pun. Alhamdulillah. Allazi ahyana ba'da ma'amatna. Sebab tu doa tu Nabi kita sedar semua. Terima kasih banyak-banyak. Sebab tidur tu sebab baru mati tu. Tak sedar apa dah. Nak mengucap kau, nak wasiat kau, nak gapo kau. Ada dah. Kalau tidur agak dia lalah kan. Lalah mati esok bangun. Dah sedar, ya Allah, tengok jasad ibu ni tak hati. Roh tengok jasad, ya Allah. Macam mana kita sedar daripada tidur, begitulah apabila kita mati, perasaan, ya Allah. Kita sedar, mana tidur tadi. Mana tidur tadi itu salah. Kita tak boleh buat apa-apa. Tak boleh buat apa-apa. Kalau sedar balik itu, untuk kita ingat balik, untuk kita bertindak. Kalau yang apa yang kita dah lupa sebelum tu, sebelum kita tidur malam tadi tu, ya semalam, ya minggu lepas, ya apa yang tak besar-besar. Tapi kita relax je. Bangun pagi nasi lemak, nasi ayam, tengah hari pula hari nasi ayam telur kabut, petai roti hijau, gula kambing. Tak ada fikir, tak ada rasa, tak ada rasa apa pun. Kalau tepi rumah tu, mati kanser, sebelah ini pula gastrik. Kita tak rasa apa. Allah Akbar. Tahulah orang lain. Kalau kita, kalau saya lah, gitulah hari-hari hidup tu. Tak ingat mati. Padahal penyakit tu banyak dah. Sakit situ, sakit betis lah, sakit pinggir lah. Sakit pinggir boleh jadi buah pinggir. Sakit dalam dada lah boleh jadi jantung. Benda berat lah kau tu. Tapi rasa okey lagi. Rasa 10 tahun lagi kau. Itulah. Itulah. Saya tak tahu dia ada satu bab nama dia nya Tulul Amal. Penyek. Ni walaupun esok mu rasa hidup lagi, masuk dalam Tulul Amal. Aku tak ingat apa katamu, mungkin mati esok pun jika duduk dalam Tulul Amal. Ranca ni. Esok pagi esok nak pakai baju mana? Baju merah ke? Baju hijau gitu. Tak ingat lah kata. Kain kapal hok kedai kain kapal tu dah apa ni dah potong dah. Siap dah nak simpan kat kita tak ingat. Aku kena pakai yang tu tak tahu esok. Tak ingat dah. Ingat nak pakai Allahu Akbar.
dan di apa tu taro tabo, ha? Ditertibkan ke ditaratub. Kalau ada taratub, ditaratub. Nah, ditaratubkan atas tersusun satu ni, tersusun. Maknanya taratubkan di atas khilaf antara Asy'ariyah dan Maturidiyah itu bahawa sah engkau kata aku mukmin insya-Allah atas kau Asy'ariyah, dan bahwasanya tiada sah taklid yang demikian itu atas kau Maturidiyah. Atas kau kau Maturidiyah dan dengan jumlahnya, maka khilaf antara Asy'ariyah dan dengan jumlahnya kesimpulan dah. Maka khilaf antara Asy'ariyah dan Maturidiyah itu lafziyun jua, kerana bahwasanya mereka itu bersalahan pada murad dan pada lafaz sa'adah dan syakawat, serta muafakat pada segala hukumnya. Jadi dia kata dan taratub. Nah, ditaratubkan di nak kayakkan, nak terjemahkan nama jahit. Taratub ni maknanya berdasarkan kepada khilaf. Berdasarkan, kalau kita terjemah berdasarkan di atas khilaf antara Asy'ariyah dan Maturidiyah, bahwasanya sah engkau kata aku mukmin insya-Allah. Insya-Allah atas kau Asy'ariyah. Dan bahwasanya tiada sah taklid demikian itu di atas kau Maturidiyah. Maturidiyah taklid tu insya-Allah tu. Tak boleh kata insya-Allah. Sebab apa? Sebab lah ni kita beri medal insya-Allah pun. InsyaAllah akan datang. Nah, mana bila beri medal kita bertuah lah. Tapi bagi Asy'ariyah, insya-Allah aku bertuah. Aku mukmin, mana aku ni ahli sa'adah. InsyaAllah aku ahli sa'adah. Lepas tu dia kata tak boleh. Lah ni kira ada. Nah, insya-Allah buat apa? Tak boleh buat apa lagi. Gitu. Jadi dia dua ni dia khilaf lafzi je. Lafaz sa'adah tu nak guna tika mana. Maka dia kata dan dengan jumlahnya, dengan kesimpulannya, maka khilaf Asy'ariyah antara Asy'ariyah dan Maturidiyah itu lafzi dua. Lafaz je khilafnya. Kerana bahawasanya mereka itu bersalahan pada murad maka khilaf antara Asy'ariyah dan Maturidiyah itu lafzi. Khilafnya. Maka mereka itu bersalahan pada murad pada lafaz sa'adah itu dan syakawah. Murad tu maka syakawah belakang, maka sa'adah belakang. Tapi murad maksudnya Asy'ariyah kata maksud sa'adah, maksud syakawah tu ialah ketika munabah. Maturidiyah kata guna kata sa'adah juga syakawah, tapi ketika itu, ketika sekarang. Maksudnya ketika sekarang, bukan ketika mati dah. Maknanya lafaz tu murad lafaz tu dah. Murad tu masa mana? Kita muafakat pada segala hukum sama lah. Hukum sama ya. Kalau mati, wala la ni dia Maturidiyah kata, la ni kita boleh panggil kita tu sa'adah. Ahli sa'adah panggil siapa dia kena dia tu baik bimbing tu. Tapi hukum dia nya kalau mati dia ada kubur jadi syakawah juga. Hukumnya kubur dan kubur juga. Masuk di dalam pasal lain tu. Wa indana li abdi kasbun
kullifa wa lam yakun mu'assiran fal ta'rifa. Fal ta'rifa. InsyaAllah terus belajar. Itu kita nak cara apa ni? Kasbul. Itu usaha ikhtiar ni. Orang ramai orang awal. Ramai orang tak faham. Dan kadang-kadang lebih-lebih awam tu, imam awam tu, ustaz awam tak baik. Bukan orang awam saja. Apa dia kasbul? Apa dia? Adakah ia memberi bekas semata-mata ataupun kongsi antara iradat hamba dengan iradat Allah, atau iradat Allah semata memberi kisah dan tidak ada apa-apa kepada hamba, atau pada hamba tu ada kasbul yang muafakat dengan kudrat dan iradat Allah. Itu kita baca insyaAllah. Agak malah kalau tak hitung balik keliru jugalah. Allah. Berkailah. Dalam paku email tu asal jelas juga dia orang ni. Masalah usaha ikhtiar. Cuba tengok dalam paku email. Ayo cik dah. Tak ada dah. Apa dia? Tak ada. Merek ada. Kalau kita paku email ayo cik dah. Di belakang tu dia ada pasal kurang pasal usaha ikhtiar. Baca mula-mula sekali buat kelak. Kau bertahan dulu. Kerja tahun. Ni dia. Tapi dia susu tu agak kemah juga. Dia tertib punya pasal ni, pasal akidah ni. Dia susu. Apa mana iman, apa mana Islam. Beza iman dengan Islam. Mana Islam ni mana iman ni dia masuk akidah, masuk dalam usul syar'i ke furuk syar'i ke. Dia sebut pemegang kita tu kecil mereka. Kami ada sayangan dia untuk take bagi jadi Rumi. Tu. Lepas tu dah siap dah, buat dah. Siap dah saya tu tu dia telefon saya tu minta tolong bagi kat dia satu kopi. Saya pun tak Siapa yang tu ni? Dia take banyak lah. Lepas tu bila saya mari ni dia minta saya take sambung belakang. Saya pun take ujung-ujung. Ya, Hak Rumi tu siapa yang dia siapa yang tukar tu jadi edisi Rumi tu. Dia lah. Tapi dia tak habis. Tak habis. Dia minta saya sambung. Tapi saya tanya dia juga mana perkataan yang Melayu lama sikit tu saya tanya. Tukar lah. Kalau istilah perkataan yang Eja juga sama lah. Cuma saya lah tak boleh baca kadang-kadang tengah perkataan. Eja tu sama lah. Mana kalau dia kata sebut macam ni mana eja. Ayat buat ayat je tu. Tak ada buat ayat baru ke. Tak ada buat ayat baru dah lah. Memang ikut sebiji. Tukar apa dia panggil? Tulisan ke Rumi lah. Bukan tulisan. Sebab kami pernah guna mengajar dalam camp. Ya. Dia lah banyak mengajar dalam camp akan kuimat. Tapi ayat Cik Ida ni ada setengah tak si mana memang kira syak lah Cik Ida ni pada bab mereka. Kalau orang-orang universiti pokok habis buat PhD ke apa tu, dia tolak lah ayat Cik ni ke banyak. Dia kata seorang ulama yang syak, guna pendapat yang syak. Sedangkan ayat Cik kalau kita tengok dalam seleksi biar dia rujuk okey kan? Dia nota kan? Kerana ni dalam Eana, dalam pihak Talibi, dalam gapo dia minat dalam gapo ko. Ni kalau kita merah beli ko siapa dia buat catatan, dia dah ambil. Tapi orang kata dia syak lagi. Jadi dia nakor daripada email
Kau mau apa? Siap kau. Mungkin ada dia kata pendapat dia tu dan menurut Syok tu Ha? kan setengah ayat dalam Surah Sebian tu dalam berdasarkan ayat Melayu dia Ha. dia keluar pada pendapat saya dan kira kat ni mungkin Syok itu Ha, tak tahu. dia rujuk ayat maksudnya bagi pendapat dia pun berdasarkan rujukan dia tu Yalah, ya. Kalau dia kata dia ikut hak kau ni contohnya. Yang kau tu kena tengok kau tu muktabar tak? Kau tu hak muktabar tak? Daripada kitab muktabar tak? Daripada ulama muktabar tak? Kalau ada khilaf macam tu. Khilaf sama-sama hak muktabar.